Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah 8 variasi ayat daripada teknik salat. 1. SE maksudnya siapa dan aktiviti. Kemudian SAL siapa, aktiviti, lokasi. Yang ketiga salah. S untuk siapa, E untuk aktiviti, L lokasi, E untuk alatan. Dan 4 SALK siapa, aktiviti, lokasi, keterangan. Yang kelima salah lengkap, maksudnya siapa, aktiviti, lokasi, alatan dan keterangan. Kemudian yang keenam SAA siapa, aktiviti, alatan. Yang ketujuh SAAK siapa, aktiviti, alatan, keterangan. Dan yang ke-8 SAK siapa, aktiviti dan keterangan. Pemilihan variasi ayat dan gambar visual. Pemilihan variasi ayat yang dilakukan oleh murid tahun 4 sebagaimana jadwal 1 di bawah. Kosakata yang disenaraikan dimasukkan ke dalam jadwal untuk memperlihatkan variasi ayat yang dibina oleh murid. Perkataan-perkataan yang disenaraikan oleh murid perlu melalui proses pemurnian ayat dengan tata bahasa yang betul untuk menjadikan ayat yang dibina lebih gramatis. Sebelum murid membina ayat, terlebih dahulu paparan gambar visual ditayangkan di slide bagi merangsang murid dan menjadikan murid seronok dan menjanahi dia. Di sini siapa, aktiviti, lokasi, alatan, keterangan dan jenis. Sebagai contoh, Siti jahit baju. Di sini kita akan tunjukkan gambar Siti sedang menjahit baju. Kemudian ini SE, Siti jahit baju. Kemudian SAL, Siti jahit baju rumah. SALE, Siti jahit baju rumah guna mesin, yaitu siapa, aktiviti, lokasi dan alatan. Baik, paparan visual dalam slide MS PowerPoint sambil diiringi kaedah didik hibur berpandukan jadwal dijalankan bagi meningkatkan pemahaman murid tentang teknik salah visual. Jadwal salah ini juga akan dipaparkan kepada murid sambil murid berpikir untuk membina perkataan-perkataan atau ayat berdasarkan akronim salah. Contoh visual yang berkaitan seperti atas ialah di sini gambar seorang perempuan sedang menjahit. Jadi murid diajar melalui gambar siapa, murid perempuan inilah gambar perempuan ini, dan apa aktiviti sedang menjahit, di mana mungkin di bilik, alatan dan keterangan. Setelah murid memahami penggunaan jadwal salah, murid akan didedahkan dengan pelbagai jenis gambar dan memasukkan maklumat dalam jadwal salah. Seterusnya, bagian di pemurnian ayat. Jadi selepas murid mengisi jadwal tadi, aktiviti seterusnya adalah pemurnian ayat. 5 elemen tata bahasa untuk proses pemurnian ayat, yaitu penggunaan kata sendi, kata hubung, penjodoh bilangan, imbuhan, dan pemilihan kata adjektif yang sesuai dalam ayat yang dibina. Bimbingan daripada guru untuk proses pemurnian ayat yang dibina adalah sangat diperlukan pada peringkat awal pengajaran. Ini dapat dilihat dalam jadwal 2 di bawah. Baik, jadi berpandukan pada gambar yang kita paparkan tadi, murid-murid telah dapat melengkapkan teknik salah tadi. Contohnya di sini Siti tidak tambah Puan Siti menjahit baju. Puan Siti menjahit baju di balkoni rumah. Terusnya untuk SALE, Puan Siti menjahit baju di balkoni rumah menggunakan mesin jahit. Jadi kemudian di sini Puan Siti menjahit di balkoni menggunakan, supaya ayat tadi menjadi ayat yang unik. Puan Siti menjahit baju di balkoni rumah untuk mengisi masa lapang. Jadi di sini S
E L K. Jadi dia tanpa menggunakan alatan. Terusnya Puan Siti menjahit baju menggunakan mesin jahit yang baru beli. Yang baru dibeli pun boleh, yang baru beli pun boleh. Puan menjahit pada waktu petang. Jadi kalau kita lihat dalam jadwal ini, daripada perkataan-perkataan yang ringkas, kita murnikan menggunakan kata hubung, kata adjektif dan sebagainya. Jadi sebagai contoh kita boleh tengok aktiviti yang sedang dijalankan oleh murid-murid saya pada pagi ini. Kita ke aktiviti murid. Di sini saya telah mengedarkan gambar ini kepada murid-murid, yaitu dibuat secara kumpulan nih. Jadi setiap murid akan saya edarkan gambar ini. Jadi gambar di sini melalui gambar yang diberikan kepada murid, murid akan mencari perkataan-perkataan menggunakan teknik salak tadi. Jadi contohnya di sini yang telah dilakukan oleh kumpulan ini ialah ayat yang pertama yang telah dibina oleh murid ialah S di sini siapa? Yazid. Jadi aktiviti bermain di mana? Di padang. Kemudian alatan basikal ke waktu petang. Jadi ini pada asas pembinaan ayat tadi. Cuba Aiman bangun sekejap. Tolong terangkan kepada Cikgu Aiman. Kita murnikan ayat ini supaya menjadi ayat yang lebih baik, Aiman. Yazid sedang bermain basikal di padang pada waktu petang. Okey. Yang kedua, Ani Aiman baca. Ani sedang membaca di buku di bawah pokok untuk mengulang kaji. Jadi itulah contoh-contoh yang telah saya buat kepada murid-murid saya, dan alhamdulillah daripada teknik salak ni mereka dapat membina ayat yang ringkas. Seterusnya mereka dapat memurnikan ayat tersebut supaya menjadi ayat yang lengkap. Jadi setakat itu dahulu untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.